Selamat petang cikgu, saya Aterlin dari kelas S2Y. Nombor pelajar saya ialah nombor 6. Hari ini saya akan present sejarah projek saya ialah sejarah Form 5 bab 4.2. Topik kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So, moving on. In this topic, kita adalah 3 peringkat pentadbiran kerajaan Malaysia. The first one being kerajaan persekutuan, second one being kerajaan negeri, the last one being kerajaan tempatan. So, we have pembahagian kuasa. So, in pembahagian kuasa, we have kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan dengan kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan. Another point is, sistem persekutuan ditujuan oleh pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. The third one being, tiada peruntukan kuasa khusus kepada kerajaan tempatan, sebaliknya diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. And then the last point is, peruntukan kuasa lebih besar diberikan pada peringkat persekutuan untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat So basically, peruntukan kuasa lebih besar, they are given pada peringkat persekutuan untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat. This is because to menjaminkan kestabilan dan kemajuan negara. And the next one will be pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. So, in 1999, kerajaan persekutuan, they moved their pusat pentadbirannya from Kuala Lumpur to Putrajaya. And then, Tun Dr. Mahathir Mohamad, which he is the Perdana Menteri Malaysia keempat from 1981 to 2003, he mengisytiharkan Putrajaya untuk mewujudkan sebuah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang lebih sistematik. And then, with this, he mengikuti keadaan Kuala Lumpur yang semakin sesak dengan pembangunan dan pertambahan penduduk. And then the next one will be, in the year 2000, Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan mendatangani perjanjian untuk menjadikan Putrajaya sebuah wilayah persekutuan. The last one being, the name Putrajaya was taken from the name Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, which he is the Perdana Menteri Malaysia pertama. So, in the next one, we will be talking about kuasa kerajaan persekutuan. Pada peringkat persekutuan, institusi yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia ialah Parlimen. So basically, pada peringkat persekutuan, their institusi for making rules is in Malaysia, for Malaysia, is called Parlimen. Kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan meliputi perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai senarai persekutuan. So, kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan perkara is also known as senarai persekutuan. Senarai persekutuan menjalankan kuasa kerajaan persekutuan yang luas, meliputi skop kepentingan nasional dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. So now we would have senarai persekutuan, and these are the examples of senarai persekutuan. The first one being hal ehwal luar negeri, the second one being pertahanan, the third one being keselamatan dalam negeri, the fourth one being pentadbiran keadilan, the fifth one would be kewarganegaraan, sixth kewangan,
7. Perhubungan dan pengangkutan. 8. Pelajaran. And then last but not least, perubatan dan kesehatan. And then the next one of this topic would be kuasa kerajaan negeri. So basically, setiap negeri di Malaysia, every state in Malaysia mempunyai Dewan Undangan Negeri, also known as DUN, yang mempunyai kuasa. This is because they are using power to mengubah undang-undang bagi negerinya, to make the rules for the states. And then, kuasa pemerintahan kerajaan negeri meliputi perkara yang termaktiba dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai negeri. So basically, kuasa pemerintahan kerajaan negeri, its perkara is also known as senarai negeri. And then here is the senarai negeri examples. The first one being Undang-Undang Islam, second one being Tanah, third, Pertanian dan Perhutanan, fourth, Kerajaan Tempatan, and last but not least, Hari Kelepasan Negeri. So, now we will explain senarai bersama. Senarai bersama ialah perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN, also known as just now, which is this one, the Dewan Undangan Negeri, untuk mengubahkan undang-undang perkara yang sama. Sekiranya ada percanggahan bagi perkara di bawah senarai bersama, undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen harus dipatuhi. And then here we would have perkara senarai bersama. Perkara senarai bersama, and the examples of it would be kebajikan awam, beasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan, kebudayaan dan sukan, and perumahan. And now here we would have peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan bagi menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan ke dalam Persekutuan Malaysia. And then over here we have tambahan senarai negeri tambahan senarai negeri for Sarawak and Sabah. The first example would be Undang-Undang dan Adat Anak Negeri. The second one being Mahkamah Anak Negeri. And last but not least, Kereta Api di Sabah. Other than senarai negeri, we will also have senarai bersama for Sarawak and Sabah. First one being undang-undang diri berhubung dengan perkawinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah, dan sebagainya. All of this, perkawinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah, they are berkaitan dengan undang-undang keluarga. And then the second example would be penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumpukan. Last but not least, pilihan raya bagi Dewan Negeri. And then under 1963, the Akta Immigration in 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan, dan kediaman di negeri-negeri berkenaan. And then we have peranan kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga. So basically it's a level 3 yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil yang diwatarkan. And then the second one of this peranan kerajaan tempatan would be kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan, also known as PBT for short, and it is berada di bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan merupakan perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat serta berperanan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat.
Fungsi kerajaan tempatan digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976, also known as Akta 171. Merangkumi semua jenis tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, dan Majlis Daerah. And now we will be talking about antara fungsi kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan. The first one being menyediakan perkhidmatan pembersihan. Second one, mengeluarkan lesen dan kawalan penjajah. The third, membangunkan perumahan awam. Fourth, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan. The fifth one would be menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat. Six, menyediakan perkhidmatan kecemasan. Seven, menyediakan kemudahan awam. The eighth would be menyenggara jalan raya. The ninth would be menyenggara sistem saliran. 10 would be mengindahkan kawasan. And last but not least, menjaga kesihatan awam. And before I end my topic, pembahagian kuasa dalam sistem persekutuan menggambarkan kepentingan mewujudkan pentadbiran yang sistematik bagi melicinkan tadbir urus negara. Setiap peringkat kerajaan dalam persekutuan mempunyai peranan untuk membentuk pentadbiran yang berwibaya bagi kemajuan bangsa dan negara. And so this is what I have to say for my topic Sejarah 4.2. That's all I have to say. Thank you.